Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saudara penonton yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sahra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu daripada setitik air, dan dijadikan pada manusia itu ada saudara mara yang hasilnya kerana keturunan, dan ada juga yang bersaudara kerana perkahwinan. Di antara saudara-saudara yang menjadi hubungan di antara kita hasil daripada perkahwinan ini ialah ibu mertua. Bila kita sebut tentang ibu mertua, kerap kali terjadi pergolakan rumah tangga hasil kerana campur tangan ibu mertua. Tapi alangkah baiknya kalau mertua baik, menantu molek, kehidupan rumah tangga akan menjadi kehidupan yang paling indah. Bila bercakap tentang ibu mertua dengan menantu, yang terbayang di minda kita biasanya ialah hubungan ibu mertua dengan menantu perempuan. Bapa mertua dengan menantu lelaki ni jarang sedikit. Biasanya yang perempuan. Sehingga kan timbul fobia kalau sebut ibu mertua. Takutnya saya. Ada orang yang menyebut macam tu. Fobia ibu mertuaku, katanya. Kita bayang cerita-cerita bagaimana kejamnya ibu mertua, ya, bagaimana teranayanya menantu ni dan sebagainya. Dan kita kena fikir apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita berkahwin dengan pasangan kita, kita bukan saja berkahwin dengan dirinya, tetapi kita juga telah mengambil keluarganya untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Kalau ada di antara kita yang nak pasangan tapi tak nak keluarga dia, nak pasangan, putuskan pula hubungan pasangan kita dengan keluarganya. Ya Allah, Rasulullah SAW beri amaran, la yadkhulul jannah qati'. Tak bau syurga, tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita dengan dia cuma perkahwinan, ia kontrak, mungkin berterusan, mungkin terputus di tengah jalan, tapi antara dia dengan mak dia, dengan keluarga dia, tak ada yang memutuskan hubungan itu, kerana hubungan itu adalah silaturahim. Ibu mertua, biarlah kita fokuskan kepada ibu mertua ni. Ibu mertua ni adalah ibu kepada suami kita. Dan juga bapa mertua, ibu mertua, mungkin juga ibu kita pada suami itu adalah ibu mertua. Dalam Al-Quran diistilahkan bahawa ummahati nisaikum. Pangkat ibu mertua ni sampai kepada taraf hurrimat alaikum. Quran sebut haram kahwin. Kalau bercerai pun lepas tu rasa-rasa berkenan lah pun tak boleh dah. Sebab taraf tu telah diangkat. Walaupun mereka ni tak sama dengan ibu yang melahirkan kita, tapi taraf dari segi menghormati ibu mertua ni sama macam ibu sendiri. Diharamkan berkahwin, dibolehkan pula untuk menampakkan aurat yang disebut dalam ayat yang lain pada isteri-isteri ni tadi, wala yubdina zinatahunna. Kamu isteri-isteri tidak boleh menampakkan perhiasan illa kecuali pada suami kamu dan juga bapa mertua kamu. Kita lihat di sini bagaimana antara ibu mertua dan bapa mertua, ya, martabat mereka ini telah dinaikkan macam mak bapak kita sendiri. Contoh paling unggul, paling ideal, bagaimana Rasulullah ni jadi menantu, jadi mertua. Rasulullah SAW menantu kepada Abu Bakar, menantu kepada Umar. Rasulullah menantu kepada Abu Bakar, dia hormat kedudukan Abu Bakar sebagai bapa mertua dia. Sebab itu kalau Rasulullah nak Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, berbuat sesuatu, satu perkataan yang selalu Rasulullah sebut pada Aisyah, kata baginda, wahai Aisyah, sebelum kamu buat keputusan apa-apa, rujuklah pada bapa kamu dulu. Kok-koklah bapa kamu ni tak setuju, kalau dia tak setuju. Macam itu sekali Rasulullah hormat mertuanya. Jadi sebab itu hubungan itu boleh jadi baik, sebab Rasulullah menghormati bapa mertuanya, Rasulullah menghormati ibu mertuanya sendiri. Dan bagaimana Rasulullah juga sebagai menantu kepada Umar. Rasulullah SAW ni dalam rumah tangganya kadang-kadang ada juga bibit-bibit ni bermasam muka, terasa hati dengan isteri. Seketika pernah, maklumlah Umar ni kita kata memang orangnya cukup
tegas, cakap pun kasar. Sikit-sikit sebanyak kelakuan tabiat Umar ni turun juga pada anaknya Hafsah. Hafsah ni pun kalau bercakap kadang-kadang dalam kawal-kawal ni ada juga kadang-kadang terkasar dengan Rasulullah. Dan Hafsah ni isteri Rasulullah, kadang-kadang bila dia terkasar, Rasulullah terasa di hati. Bila Umar tahu je, langsung dia datang, dia kata, "Oh, wahai anak aku Hafsah, kalau tak aku tempeling pipi kamu ni, percuma je." Marah dia. Tapi Rasulullah tidak membenarkan bapa mertuanya berbuat demikian walaupun pada anaknya. Jadi kita lihat dia bagaimana hubungan antara menantu dan mertua ini dijaga. Tapi sebenarnya hubungan mertua-menantu ni dia harus bermula daripada sebelum kahwin. Ramai daripada kita tak jaga sebelum daripada kahwin. Sebab itu lepas kahwin, sukar kita nak buat hubungan yang baik. Pertamanya untuk menjamin keharmonian mertua baik menantu molek ni, mestilah mertua tu terlebih dahulu dia setuju dengan anak menantunya. Ini awal-awal mertua tu, itu bukan pilihan dia. Allah, itu yang menyebabkan dia suka nak terima. Kalaulah itu yang terjadi, anggaplah itu sebagai satu cabaran kepada menantu untuk memenangi hati mertua. Bermakna mereka yang dalam keadaan pada peringkat awal tu menantu, mertua tu dah tak setuju. Sebab tu Rasulullah berpesan pada bapa ni, "Iktamiru an-nisa fi banatihinna." Belum kamu nak kahwinkan anak kamu, tanya isteri tu dulu. Apa nak tanya isteri? Sebab ibu mertua ni lah. Nanti kalau dia tak setuju, kau layan anak aku macam mana? Sebelum ni mak tak pernah layan dia macam ni. Mak tak pernah bagi dia makan 3 jenis lauk ni. Mak kalau masak penuh meja, Allah, letihlah menantu macam tu. Jadi pertamanya, bermula sebelum berkahwin, persetujuan mertua tu amat penting. Kalau tak dapat persetujuan, itu bukan menantu pilihan, maka cabaran lebih hebat kepada menantu untuk memenangi. Yang keduanya, pada mertua. Mertua kena terima perubahan. Mertua kena terima hakikat bahawa anaknya berkahwin. Yang jadi masalah ni, kalau mertua ni duk anggap anaknya macam belum kahwin. 2-3 hari telefon balik, "Mak sakit, mak rindu," dengan muka Mat. Letih si Mat, asyik balik je. Isteri pun tak mengamuk ke lama-lama. Jadi ibu ni kena terima. Kita sebagai ibu, kita terimalah hakikat bahawa anak ni kalau dia dah berkahwin, dia ada tanggungjawabnya. Dan Rasulullah menyebut dalam satu hadis, berdosa besarlah seorang yang merenggangkan atau menggoncang rumah tangga orang lain, memecah belahkan rumah tangga orang lain. Hendak tak kita sebagai ibu memecah belahkan rumah tangga anak kita sendiri dengan campur tangan? Terimalah hakikat bahawa anak kita dah kahwin. Bila anak tu dah berkahwin, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Dia kena jaga isteri dia, dia ada tanggungjawab anaknya. Tidak salah untuk menuntut anak ni supaya balik menjenguk kita, tapi tidaklah terlalu kerap sehingga dirasakan boleh mengganggu keharmonian rumah tangga anak. Ibu tu utamanya, dia sayangkan anak lelaki dia, tetapi sayang, cemburu pada anak lelaki biar bertempat. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minal ghirah ghiratun yubghiduha Allah, wa hiya ghiratul rajul ala ahlihi min ghairi ribatin." Di antara banyak-banyak cemburu, ada cemburu yang Allah Subhanahu wa taala benci, ada cemburu yang Allah suka. Cemburu yang Allah Subhanahu wa taala suka ni ialah cemburu seorang lelaki pada isterinya. Itu cemburu yang Allah suka. Cemburu anak pada ibunya kena bertempat. Cemburu suami pada isteri ni kena ada. Suami kena rasa cemburu. Dia kalau isteri cerita, "Bang, tadi saya keluar kat supermarket, ada orang ikut saya sampai dekat stesen bas." Jadi suami kena terasa cemburu. Kalau suami tak ada reaction, "Iya, kenapa pula awak tak lari?" Allah, lemahnya isteri dengar. Isteri nak rasa suami tu cemburu, rasa, siapakah lelaki berdebah yang berani mengikut isteriku? Akan rasa, suami aku cemburu, aku punya dia sayang dekat aku. Itu cemburu yang Allah nak. Yang Allah suruh kita cemburu macam itu. Tapi cemburu ibu pada anak, yang bila anak tu dah berkahwin, dia cemburu tengok isteri melayan anaknya. Cemburu yang tak kena pada tempat. Jadi bila anak kita dah berkahwin, kita kena terima hakikat bahawa dia telah mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Janganlah asyik nak suruh anak tu balik aja. Janganlah
campur tangan, kau belanja dengan isteri kau berapa, bulan-bulan kau bagi dia berapa, kau beli apa baru, semuanya kita nak ambil tahu. Bila kita pergi menziarah anak kita tu, kita tengok cara orang tu susun rumah macam mana, kita tak berkenan cara isteri dia layan dia. Kadang-kadang kita tengok, kau hampai kain Mat. Minah, anak aku ni masa duduk dengan mak tak pernah hampai kain. Ini bahaya. Begitu juga ya, ibu mertua kena terima hakikat dan kena mencari jalan untuk menimbulkan keharmonian. Kadang-kadang antara mak mertua yang menyebabkan timbulnya tak baik ni. Sama besan lagi pula. Umpamanya lah, Cik Timah, kalau awak dah tak kenal dengan anak saya, bagi balik. Allah Akbar, ni bahaya. Kita seolah-olah memberi satu impian ataupun satu harapan pada anak ni. Kalau kau dah tak diterima suami kau, mak akan terima kau balik. Ini cukup bahaya. Satu pengharapan kepada anak-anak supaya dia ni tak bersama dalam rumah tangga dia. Ini cukup bahaya. Jadi kita lihat pertama yang kita sebut tadi, cemburu pada anak ni biar bertempat. Dan kita lihat dia bagaimana, kalau kita kaji sejarah-sejarah dulu juga memaparkan bahawa sahabat-sahabat pun ada juga cemburu pada anak mertua, anak menantu dengan mertua ni. Saya ambil satu kisah. Umpamanya apa yang berlaku di antara Abu Bakar dan juga anaknya, iaitulah Abdullah. Satu ketika anak Abu Bakar ni, iaitulah Abdullah, berkahwin dengan isterinya yang bernama Atikah. Bila Abdullah ni berkahwin dengan Atikah, dia tak keluar bilik, dia tak semayang jemaah. Sampaikan Abu Bakar rasa, anak aku ni telah maknanya lepas kahwin ni dah jadi apa-apa. Baik dulu daripada orang rajin ke masjid, tak pernah lagi dah ke masjid. Akhirnya Abu Bakar perintahkan kepada Abdullah supaya menceraikan isterinya Atikah. Dan Abdullah ceraikan kerana taat pada ayahnya. Tapi lepas tu, baik-baik si Abdullah ni yang gemuk, badannya sihat, lepas seminggu, terkejut Abu Bakar tengok anaknya kurus kering, makan tak lalu. Dia kata, kenapa dengan engkau ni Abdullah? Dia kata, rindu pada Atikah, wahai ayahandaku. Akhirnya Abu Bakar menceritakan sebab kenapa dia suruh ceraikan. Sebab dia kata, kamu ni dah banyak lalai daripada agama kamu. Daripada kamu sembahyang jemaah rajin, kamu dah tinggal, tak keluar-keluar bilik dengan isteri ni. Kerana isteri dia pandai layan. Cemburu juga si bapak ni rupanya. Akhirnya dia berkahwin semula dengan bekas isterinya tadi. Campur tangan mertua dalam keluarga ni bukanlah selalunya membahayakan satu keluarga. Ada ketikanya perlu campur tangan. Misalnya apabila Fatimah dan Ali bergaduh, kerap juga Rasulullah SAW campur tangan dalam percubaan untuk mengharmonikan kedua mereka. Jadi campur tangan mertua ni dia kena tengok kalau ke arah nak membaikkan suami isteri, itu perlu. Tapi untuk menjamin hubungan mertua dan menantu ni baik, sebenarnya suamilah orang yang paling-paling kena berperanan. Suami hendaklah bersikap adil, dalam arti kata tidak memihak kepada mana-mana. Bila suami ni janganlah pula sampai ibu pula terasa, kan, seperti cerita Alqamah ni, walaupun semayangnya baik, semuanya baik, tapi ibu tadi cemburu kepada mertuanya. Dek kerana Alqamah bila beri hadiah pada isterinya saja, depan ibunya nampak, lalu terasa hati. Maka seperti yang pernah kita dengar cerita Alqamah, akhirnya si Alqamah ini tidak dapat mengucap ketika saat-saat akhir dia akan meninggal dunia, sehinggalah ibunya mengampunkan dosanya. Jadi peranan suami ini penting untuk mendamaikan antara mertua dan juga menantu. Suami perlu mainkan peranan. Janganlah menampakkan sangat kata dia melebihkan isteri di hadapan di hadapan ibunya, walaupun itu mungkin hakikat. Pandai-pandai kena jaga keadaan. Dan begitu juga, cubalah kalau apa-apa sekalipun yang nak kita beri hadiah pada ibu, cuba biar isteri kita yang beri. Misalnya kalau duit bulan yang nak kita serahkan, tak salah kan kalau duit itu walaupun duit suami, minta isteri yang tolong sampaikan, supaya hubungan itu lebih harmoni lagi. Dan begitu juga isteri, janganlah meletakkan suami dalam dilema, dalam keadaan yang boleh menjerumuskan dia dalam dosa. Bang, saya dengan mak awak sayang siapa? Tak terjawab suami itu. Sebab Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, isteri yang baik ialah
zaujatun tu'inuhu ala amri dinihi, seorang isteri yang benar-benar boleh membantu seorang suami itu memperkuatkan agamanya. Kita bantulah suami kita ini untuk menjadi seorang anak yang soleh. Tapi kalau seorang isteri, dia yang menjadi penghasut kepada suami itu supaya jangan dengar cakap mak awak tu memang dengan saya ni semuanya tak kena belaka, maka akan merumitkan keadaan. Sudah tentulah semuanya perlu berperanan. Suami bersikap adil, isteri juga bersikap adil. Hari ini kita menantu, besok anak kita besar, kita mertua. Hari ini kalau kita buat baik, tak baik dengan orang, besok menantu kita akan buat benda yang sama. Jadi, kalau kita nak supaya mertua kita ni jadi baik, pertamanya jadilah menantu yang baik. Kita lihat bagaimana keadaan ini saling kait-mengait di antara satu sama lain. Dan begitu juga mertua. Kalau betul sayangkan anak, biarlah anak ni hidup bahagia. Sepatutnya kita rasa seronok kalau sekiranya anak kita ni dilayan dengan baik oleh isterinya. Kita rasa alhamdulillah, sebab anak ni sebagai amanah. Anak ni bukan sesuatu yang kita nak dia ni bergantung dengan kita. Kalau dah dapat isteri yang boleh jaga dia, ya Allah, aduhai ibu-ibu mertua, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ada orang boleh jaga anak kita dengan baik. Usahlah diporak-perandakan menantu dan anak kita ni, dicucuk-cucuk pula. Dia kalau balik itu biarlah balik berdua. Ada kalanya dia terpaksa pula meraihkan isterinya balik ke rumah isterinya. Redakanlah demi kebaikan mereka. Janganlah menjadi orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Yang ini sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jangan ikut seperti pepatah yang menyebut marah anak, tegur menantu. Ya, ini pepatah yang tak patut kita amalkan. Marah menantu, tegurlah menantu secara betul. Apa salahnya kita duduk dan tegur, sebab kita dah anggap dia sebagai anak. Taraf kita dengan menantu pun dah sampai taraf ibu. Dah sampai tak batal air semayang. Dah sampai taraf kena hormat macam ibu sendiri. Menantu pun anggap begitu juga. Betul ni mak orang. Alah, mak orang takkan sama dengan mak sendiri. Memang betul. Tapi taraf hormat tetap sama. Kena hormat macam mana kita hormat ibu kita sendiri. InsyaAllah, jika sama-sama kita renung, sama ada kita ni sebagai mertua, sebagai menantu, maupun sebagai suami, masing-masing kena berperanan. InsyaAllah, kalau setiap daripada kita buat peranan kita itu, boleh kita hasilkan rumah tangga yang harmoni, menantu yang baik, mertua yang molek. InsyaAllah, suami pun kena berperanan. Jangan pula suami pun, awak dengan mak saya sama je. Habislah, ya. Suamilah kalau dah sama, lagilah pandai tangani. Suami akan menjadi orang yang cuba mengharmonikan segala ketegangan yang mungkin timbul antara mertua dan juga menantu. Sama-sama kita renung dalam diri, hisab dalam diri. Apa yang perlu diperbaiki, perbaikilah daripada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.